Waalaikumsalam, Cik Chris. Ya, selamat petang Minu. Halo, dengar? Ada player baru dengar? Belum lagi. Kita kelas hujung minggu tu macam webinar ke? Ya, yang hujung minggu tu kita buat webinar hari Sabtu. Hari Sabtu. Saya bukan pukul 3, pukul 2. Pukul 2 sampai jam 3. Tapi seperti biasa saya tak sempat kalau nak buat cuma sejam. Mungkin kita extend sikit lah. Kita try cover apa yang dapat lah hujung minggu. Tapi dia lebih kepada basic, start daripada awal. Baiklah, kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam menyertai webinar kita di XM Malaysia. Malam ini topik kita adalah rahsia terbesar dalam kejayaan dagangan model saiz posisi. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul. Saya seorang full-time investor dan dalam retail trading saya dapat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu apa dalam pasaran semasa kita nampak sentimen pasaran lebih positif, kecuali untuk saham-saham teknologi ni. Saya lihat ini mungkin lebih disebabkan oleh kegiatan mengambil untung yang mungkin berlaku selepas kenaikan saham-saham syarikat kaunter teknologi. Kita ada sebentar persiang tadi, kita ada Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahawa Rusia telah akan meluluskan vaksin untuk COVID-19 dan ini menyebabkan a bit positif lah sentimen dalam pasaran. Pada petang kita ada data untuk UK di mana kita ada data pekerjaan dia, biarpun miss claimant count change ni, jangkaan market lebih rendah tapi keluar amat tinggi, jangkaan cuma 9.7. Nampaknya GBP is ignoring the news, not really menyebabkan kelemahan besar dalam GBP. Kita ada sebentar tadi juga data untuk US, ni data salah satu daripada indikator untuk inflasi, di mana data producer price index menunjukkan kenaikan. Ini memberikan gambaran bahawa data CPI US nanti ada kemungkinan akan menunjukkan bacaan yang lebih tinggi. Beza dia, producer price index ni basically senang nak faham dia macam ni. Ini harga dekat kilang. PPI ni harga dekat kilang. Jadi sekiranya harga pengilang tu meningkat, kita akan ada harga consumer meningkat. Tapi ini lebih dirujuk sebagai data inflasi berbanding dengan PPI ni. Tetapi PPI ni memberikan gambaran bahawa CPI, consumer price akan naik. Jadi ini gambaran yang kita ada semasa. Lain daripada tu nothing much. Kita ada, saya daripada pengumuman daripada Vladimir Putin, that's about it. Untuk besok kita akan ada RBNZ punya statement. Interesting sebab hari ini New Zealand melaporkan kes COVID-19 yang pertama sejak lebih 102 hari, dan ini menyebabkan
perintah kawalan pergerakan di New Zealand ditingkatkan, dan ini menyebabkan kemungkinan untuk aktiviti ekonomi itu menurun. Waalaikumsalam. So something yang interesting kepada ni, sebab kalau aktiviti orang tak dapat nak keluar, aktiviti ekonomi menurun, itu boleh menyebabkan ekonomi secara besarnya akan slow down. Dan interesting kepada bagaimana dia boleh mempengaruhi keputusan RBNZ besok. Saya daripada itu perhatian kepada RBNZ besok adalah kepada asset purchase dia, di mana adakah mereka akan meningkatkan pembelian aset sekiranya jangkaan bahawa tindakan perintah kawalan pergerakan ditingkatkan di New Zealand, adakah itu akan berlaku, dan kita tengoklah besok macam mana RBNZ ni. Ingat, RBNZ ni sebelum ni lain sikit, di mana keputusan hanya dibuat oleh seorang gubernur. Jadi kita ada Parlimen New Zealand basically telah bersetuju supaya sebarang keputusan untuk monetary dibuat secara undian, secara undian, sama seperti apa yang dekat Fed, dekat Federal Reserve. So interesting nak tengok benda ni besok. Esok juga kita ada GDP untuk UK, di mana ini adalah angka month on month. Ingat, ini adalah figure data untuk 2 bulan lepas. Jadi basically market menjangkakan peningkatan selepas ekonomi mula dibuka. Jadi Waalaikumsalam Syam. Okey, jadi ini adalah untuk GDP, manakala untuk quarter on quarter dijangka akan menunjukkan penurunan. Okey. Lain daripada tu, angka inflasi US, there is a probability untuk data ni keluar lebih tinggi, sebabnya kita ada PPI tadi yang lebih tinggi. So interesting. Harga minyak juga meningkat, so ada kemungkinan ini akan meningkat. Lain daripada tu, hari Khamis kita cerita pada hari Khamis lagi. Okey, jadi itu yang ada. Secara besarnya dalam pasaran, kita ada rally dekat pasaran saham selepas cerita COVID-19 dari vaksin COVID-19 dari Rusia petang tadi. Kita ada untuk ini yang kita nampak dekat pasaran saham, dekat futures market. Ini yang kita nampak untuk semasa. Manakala untuk komoditi, nampaknya kita ada kelemahan dekat gold, kelemahan dekat silver. I have a position, seperti yang anda tahu dekat Outlook tu, kita ada posisi untuk gold. Nampaknya going that is ever. And kalau dia tembus dekat sini, and it's reaching the 1618. If that happen dan kita nampak tak ada divergence biarpun wave C, kalau itu berlaku, meaning we have 5 wave dekat sini. Ini bukan tengok dekat tension besar dulu. Okay, if that happen, so maknanya kita ini adalah wave 4. Ini adalah untuk gold. Okey, masih lagi tak apa. Tak ada apa-apa. Kalau dia lebih daripada 50%, I will letakkan dekat sini sebagai 3. Tapi nampaknya tak. Belum lagi 50%. So kalau itu berlaku, maksudnya dan ini lebih daripada tu, so maksudnya kita ada wave 4 yang buat ini. Wave 4 yang buat benda ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Kita tak dapat tandakan dia sebagai ADC anymore. Okey. Ini sebab anda nampak dekat ni. Ini adalah disebabkan oleh pergerakan yang ada dekat bond ni. Anda akan nampak ini pun jatuh. Okey. Sekejap, untuk gold. So ini adalah 1, 2, 3 in progress. 3 in progress. Itu gunanya stop loss. Kalau ada stop loss silap,
biar dia. Okay, lebih daripada 1618 So next target kita adalah 4 ni. So pada waktu ni saya akan letakkan macam ni. Belum, jangan pula buy dari sini. Bukan. Jangan pula buy dari sini. So ini adalah jangkaan kita untuk gold. Okay, sampai kat sini and do another satu lagi wave 4. Yep. Okay, dan satu lagi kali 5. Ini adalah untuk 5. Sebelum dia buat bigger correction and selepas tu turun balik. Maksudnya ini adalah satu bigger correction untuk gold. Saya updatekan dia. Ini adalah untuk gold. Bigger correction untuk gold. Dan saya nak kira dia dulu adakah itu wave 4 ke tak. Sorry. 4 hour. Okey, jadi kita nak tengok dia wave 4 ke tak Sebab dia kalau dia sampai 50%, ini bukan wave 4. Lebih daripada 50% kan. Okey, maknanya ini adalah kita punya 3. Sini 3, 4, 3, 3, 4 yang ini dan 5 di sini. Elliott wave ni cuma label. Don't worry about the label. Tu saya selalu kata, anda boleh ubah label macam-macam rupa. Maksudnya kita dah memulakan wave 4 punya correction dalam yang putih ni. Dalam yang putih ni. Nampak? Boleh check case? Jadi kita tengok ini adalah wave 4 dalam yang putih. Jadi kita akan tukar yang dekat time frame dekat ni yang kecil kepada yang ini. Dia cuma label. Don't worry so much about the label. Itu saya duk katakan, don't worry too much about the label. Label tu kita boleh main dengan dia. Anda boleh buat apa saja dengan label. So kita sekarang ni ada dalam 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, invalidation dia adalah yang atas ni. Maksudnya kalau shorter term adalah short. Kalau shorter term adalah short. Ini adalah A, B dan C. Okey, ini adalah A, B dan C. Okey, dalam yang biru. Sekejap saya tukar color dia. Ini adalah A, B dan C dalam yang biru. Dan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 dalam yang merah. Okey. Jadi maksudnya gold masih ke bawah. Masih ada lagi pergerakan ke bawah untuk gold. Okey. Dengan momentum sekarang ni, ini tak dapat nak tandakan A, B dan C dan dia bukan flat. Faham, Syam? So, ada position, kena stop loss, move to another trade, itu saja. But you don't go and buy gold dekat sini. Kita akan tunggu gold dekat sini nanti. Biar nampak pergerakan B ni break yang sini nanti. Okay, itu trading. So kita ada
break trend line. Nampak price ni break trend line. Okay. And we are waiting for bigger correction. Itu dia. So maksudnya kita dah start memulakan pergerakan yang 5 ni dalam time frame yang lebih besar. Okay, ini untuk gold. Maksudnya kalau itu jangkaan anda untuk gold, anda akan buat jangkaan yang sama untuk silver ni. Silver pun akan yang sama. Ini cuma label. You can play around with label dengan so many ways. So many ways to play with the label. Nampak? Nak tukar dia tak sampai berapa minit je. Okey, dan kita expect ED tu apa? Dekat wave C lah. ED tu apa je? Maksudnya kita jangkakan ini akan lebih ke bawah. Ending diagonal untuk gold. Ending diagonal. No, dia tak sampai kepala wave 1 ni. Ini kesemuanya adalah wave 3. Oh, wave C turun. Wave C turun. Yang ni anda tak trade. Sebabnya yang ini biarpun dia break, anda tak trade ini untuk short. Tahu tak kenapa? Yang kecil ni kan? Yang kecil ni yang ni. Yang ni anda, yes, ada kemungkinan sini akan buat ending diagonal. Sebab sini adalah impulse. Tapi we don't know that. We don't know that. Yang kita nak tengok adalah pergerakan ini nanti, dia break trend line, dia buat connection, dia buat connector, 3 wave, sini kita tunggu long. Itu je. Anda yang ni you don't. Bagi siapa yang trade 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes chart, this is a short. This is a short. Anda jangan long. Untuk mereka yang trade intraday. Tapi kalau anda trade di higher time frame, anda tunggu dekat sini untuk long. Ini adalah untuk long. Kalau kita tengok kepada higher time frame, wave 4 dia, ini di higher time frame, wave 4 dia tak sampai kepala wave 1, dan ini ngam-ngam dekat 38.2. Nampak? Sebab tu saya kira yang tu tadi. Sebab tu saya terpaksa kira yang ni dulu, baru saya tahu apa saya dekat wave mana, fractals yang mana. Nampak? Boleh? Nampak cara dia? Okey, wave 4 tak boleh lebih daripada 50%. Kecuali dalam diagonal. Sebab ini adalah wave 3, wave 5, wave 3, dia tak boleh membentuk diagonal. Diagonal cuma berlaku leading dan ending. Maksudnya wave 1 dan wave 5. Wave 3 ni tak boleh diagonal. Maksudnya dia tak boleh lebih, wave 4 tak boleh masuk 50%. Saya memang kira guna diagonal, saya memang kira gunakan gunakan Fibo. Kalau tak, lukisan kita akan berterabur. Kalau tak gunakan tu, lukisan kita akan berterabur.